Maka dia kata dengan ikhtiar, yakni meninggalkan dengan ikhtiar dosa yang seumpamanya daripadanya. Jadi dia kena tinggalkan dosa yang apa-apa yang dia telah buat seumpamanya, baik walaupun dia bertaubat daripada minum arak, tetapi hak zina, hak menapanya benda-benda dosa besar, bunuh orang dan sebagainya ni kena tinggal belaka, seumpama dengan dosa-dosa besar yang lain. Jangan kata benda ni dia tinggal dah, taubat dah, tapi hak lain tak tinggal lagi. Hamba taubat dah, semayang tambu tinggal dah, semayang lah tak tinggal, tapi kata korang tak tinggal lagi. Bahagian taubat dah, kata korang tak tinggal lagi. Allah, hamba ni dia kata nak tutup aurat dah, tambuh dah, keluar-keluar rumah tak pakai tudung, suruh jin pun tambah pakai, nak pakai jubah, nak pakai baju kurung, alhamdulillah, tapi suami tak taat lagi. Dia kena tinggal belaka, dia kena tinggal belaka kedudukan yang seumur dengannya. Maka dia kata di sini, meninggalkan dengan ikhtiar, dengan pilihan dosa yang seumpama daripadanya, manzilahnya, yakni tempatnya ataupun kedudukan dia yang sama kedudukan dengan dosa yang dia buat. Tak kira lah dosa besar dia tinggal hak tu, dia kena tinggal lagi yang lain. Tiada pada rupanya membesarkan bagi Allah Ta'ala kecuali dengan arti kata buat tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi tinggalkan betul-betul, kalau tidak tak kira kerana Allah. Jadi kena tinggal lagi dosa-dosa. Jadi orang yang bertaubat ni, kalau dia bertaubat, yang pertama apa dia perlu buat? Bila dia sudah bertaubat, bertaubat yang kita akan beritahu ada 3 syarat nanti. Lepas dia bertaubat, dia kena ingat, dia kena menambahkan amal ibadat yang dia buat. Kemudian dia kena belajar ilmu agama. Jangan kita taubat tapi ilmu tambah belajar. Kena belajar ilmu agama tambah. Kemudian kita kena berkawan dengan orang-orang hak baik. Ni taubat dok kawan dengan kawan-kawan hak lama tak jadi. Kita kena kawan dengan orang-orang yang baik. Kemudian duduk tepat suasana yang baik. Seperti di masjid-masjid, di madrasah, pusat-pusat pengajian ilmu. Dok pergi dah, senang Rabi dok pergi dah. Ataupun dekat konsert-konsert, tempat-tempat nyanyian-nyanyian yang melalaikan, tak pergi dah tukar dah, dia kena tukar dah. Dan dia kena tukar belaka dah. Kalau dulu dengar lagu-lagu kus-kus hatahir dil pagahir, kalau dulu ni tukar dah. Tukar benda apa? Tukar kepada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kalau dulu juga suka kepada penyanyi-penyanyi, sekarang ni suka kepada ulama-ulama yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mengajak manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Kena tukar, ubah belaka. Ini barulah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, dan memelihara daripada mukanya, jaga dia buat benda ni, dia tinggal semata-mata membesarkan Allah. Pada rupanya membesarkan Allah, yakni dia tinggalkan dosa tu dengan pilihan dia semata-mata kerana Allah. Membesarkan Allah Ta'ala, buat bukan kerana orang kata mu kena taubat lah, kalau mu tak taubat orang kata kamu macam-macam. Dah aku taubat kan orang kata aku macam-macam pula. Tu tak jadi. Taubat biar kerana Allah, bukan kerana apa, kerana malu ke orang. Dah kalau aku tak berubah orang kata pula, berubahlah. Itu kerana orang. Kerana orang ni kita bertaubat kerana makhluk, kita buat ibadat kerana makhluk, tak kekal, tidak istiqamah. Kita kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita. Maka dia kata membesarkan bagi Allah dan memeliharakan akan mukanya dan jaga daripada kemukaan Allah. Jangan sampai Allah Ta'ala marah pada kita dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kena taubat betul-betul. Maka baginya tiap-tiap 4 syarat. Tak ada alif pun tak apa. 4 syaratnya ada 4 syarat. Ni tahu ada 4 syarat kita nak khabar tentang taubat. Sekarang ni mula-mula Imam Ghazali suruh taubat. Tapi timbul masalah taubat macam mana cara taubat. Ni Imam Ghazali baru nak khabar ni cara taubat. Maka pertama, meninggalkan akan dosa itu dengan ikhtiarnya. Bukti kita bertaubat yang pertama, tinggalkan dosa kita.
Balik nanti kita fikir apa dosa yang kita buat selama ni. Selama ni apa dosa yang kita buat? Alhamdulillah. Dulu tak tutup aurat, lah ni tutup aurat. Yang beri contoh je. Dulu tidak taat pada suami, lah ni taat pada suami. Dulu semayang cerelang-cerelu. Apa makna cerelang-cerelu? Maknanya rasa nak mayang-mayang. Malam ni hari ni pagi tadi sejuk malahan mayang subuh. Esok pula tengok kalau tak hujan bangun, kalau hujan bangun, kalau hujan tak bangun. Itu dok. Jadi bila kita taubat, tak ada dah ayat tu, tak ada dah. Ayat yang kata nak buat dosa tak ada dah. Dalam kepala kita ni mana-mana dosa dulu tambah buat dah. Ini kena ada dalam hati. Sebab tu dia khabar tadi, taubat ini amalan hati. Bukan amalan perbuatan. Perbuatan mudah je. Taubat rekod wah, sampai rekod tu bik. Taubat dia kata hamba buat dah, taubat. Itu mulut. Tapi ini amalan hati, letak dalam hati. Lepas pada ni segala dosa tak mau buat dah. Tak mau buat dah dosa-dosa dia kata. Maka meninggalkan akan dosa itu dengan ikhtiar, dengan pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Ya, dan iaitu bahawa ditetapkan hatinya, tetapkan hati sungguh-sungguh. Tak hati sungguh-sungguh. Mengapa kita fikir balik, mengapa dosa yang kita buat. Mengapa rasa? Biar masuk sungguh dalam hati. Mengapa hamba buat dulu Allah banyak dosa hamba. Banyak sungguh dosa yang hamba buat dulu. Nak tinggal dah. Nak tinggal dah dosa-dosa yang hamba buat dulu. Allah banyaknya tak semayang. Kira-kira 20 tahun tak semayang. Dah 20 tahun awak guna. Kena taubatlah pada Allah. Kena taubat pada Allah. Saya banyak dah jumpa awak ustaz 5 tahun saya tak semayang. Dah awak guna. Saya kata kena qada balik lah. Ini disebut dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amilu amalan salihat. Kecuali orang yang bertaubat, bila dia taubat dia beriman, mengaku sungguh beriman tu makna kembali balik pada Allah. Tambah dah jadi macam dulu. Dulu lara tinggal Allah, dan ni nak dekat balik pada Allah, kemudian beriman wa amina amalan salihat, beramal dengan amalan soleh. Amalan soleh tu qada baliklah apa yang kita buat. Qada Allah banyaknya 5 tahun. Ada kata 20 tahun. Ada kata Allah dulu kata tinggal lama puasa. Leni baru jumpa ustaz baru nak puasa. Nak puasa. Ada macam-macam orang kita jumpa. Tapi kita boleh ucap alhamdulillah. Allah Taala pilih kita. Syukur dah kita. Kita nak sampai penghabisan kita dalam keadaan baik. Kita pun takut. Molek pada awal akhir tak molek. Tu kita takut. Lepas tu dia tanya, dah ustaz ada tinggal mayat? Kita pula tanya. Dia tanya kita. Dia nak taubat, dia tanya kita pula. Tadi nak beritahu, tetapkan hati kita. Tetapkan hati kita nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Maka fikir, sekarang kita dah kena pasti. Kena pasti apa dosa yang kita telah buat dulu. Mengapa dosa? Yang kita telah buat. Fikir daripada satu-satu. Daripada lidah mengapa? Banyak lidah. Daripada telinga mengapa aku buat dosa? Banyak juga. Dari segi mata, mata banyak juga. Banyak juga. Kemudian dari segi kaki. Masa zaman muda-muda kan dah ingat dulu. Kaki jalan kat mana? Tangan ni mengapa? Ingat belaka hak bahagian tu pula. Kemudian dari segi hati mengapa? Riak. Apa ada semua tu? Kita azam. Aku tambah buat dah lagi. Dalam satu hadis dia kata, sesiapa yang bertaubat pada Allah bersungguh-sungguh, kemudian dia buat dosa. Bila dia buat dosa, dia bertaubat pula menangis. Ya Allah, aku tak mau buat apa-apa jadi gitu buat pula. Kemudian dia kata, dia pun jaga habis kan. Jaga sungguh. Tak mau buat dosa. Kena buat juga. Dia buat juga. Lepas tu dia kembali cepat-cepat. Maka Allah Ta'ala kata, hak macam ni aku ampunkan dia. Dia tidak termasuk dalam orang yang mempermainkan. Jadi bila kita dah bertaubat, mana mampu? Orang tanya, saya mana mampu ustaz? Banyak nak dosa nak tinggalkan ego, mana mampu? Mana mampu? Tinggal sesa tak boleh. Tinggal satu-satu. Memang dalam kitab kata tinggal semuanya sekali, dosa-dosa dan seumpamanya. Tetapi kita kena ada sama. Bila lepas kita buat dosa je, tersalah, kembali balik pada Allah. Minta ampun lalu pada Allah. Tak lalu dalam hati Allah, lain kali kamu buat.
Bila siapa buat semua tak lalu dalam hati, kemudian tolonglah taat, minta ya Allah tolonglah aku, janganlah engkau campakkan aku dalam dosa yang aku tidak mau buat. Allah Ta'ala akan tolong kita. Allah Ta'ala kata siapa yang perangai dia macam ni, aku ampunkan semua dosa dia. Tapi jangan sengaja buat kaki nak minta ampun, kaki buat pula minta ampun, jangan. Ini dalam keadaan dosa yang dia tak mampu nak halang, kadang-kadang dia terjatuh juga. Tiba-tiba dia sedar, dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tetapkan dalam hati kita, tetapkan dalam hati kita dan sucikan dia daripada citanya atas bahawa tiada ia hendak kembali kepada dosa. Kepada dosa itu ke sekali-kali, letakkan dalam hati kita, memang kita tak mau buat dah dosa tu. Apa yang dosa kita ingat, kita tambah buat. Masa saya baca kitab, belajar kitab Minhajul Abidin dulu dengan guru saya kata, orang yang buat dosa banyak, bangunlah malam-malam, duduk dekat tikar sejadah. Bila duduk dekat tikar sejadah, mayanglah sunat taubat. Sunat taubat dia kata, kemudian lepas sunat taubat munajatlah pada Allah. Lepas tu saya kata, banyak orang mengadu pada manusia, tak mengadu pada Allah. Mengadu macam mana? Kita akan doa, tu kita kata, ya Allah, aku ni banyak dosa. Dulu ni aku derhaka pada suami, dulu ni aku mendedahkan awak, dulu aku tinggalkan sembahyang, dulu aku mencela ulama-ulama. Kita baca dosa-dosa kita, yang kita tahulah dosa kita. Kita baca dosa-dosa kita depan Allah Ta'ala, dan buat sampai menangis. Dia kata kalau kita buat macam tu, tak menangis lagi, kerah lagi hati kita. Esok buat pula mayang sunat taubat, lepas tu buat pula akad tangan munajat pada Allah, mengadu dosa kita ni hak kita buat. Kemudian akhir kali kita kata khabar, ya Allah tolonglah aku daripada melakukan, jagalah diri aku daripada melakukan maksiat ni. Minta pada Allah biar kita ni dapat terpelihara daripada Allah. Buat lagi, dia kata, buat lagi. Siapa akan menangis? Lepas tu saya ingat lagi ustaz saya kata, dia kata kalau 40 hari tak menangis kok, dia kata maknanya munafik lah kita. 40 hari. Nak awak mana? Awak mana? Kena cari guru mursyid sikit. Biar dia tunjukkan jalan. Jaga hati kita, tunjuk jalan. Di samping tu kita minta pada Allah Ta'ala. Jadi malam-malam bangun sembahyang sunat malam, tu kalau boleh sembahyang tahajud, boleh sembahyang tahajud. Kalau rasa tak terbangun pukul 12 malam nak tidur tu, ambil air sembahyang sikit, akad takbir, sembahyang sunat taubat. Mayang sunat taubat. Lepas mayang sunat taubat tu, doa pada Allah, mengadu sungguh-sungguh lah, ceritalah kelemahan kita, dosa kita. Dan kita cerita dosa kita yang kita lakukan dan minta maaf. Jangan ceritalah dosa kita ke orang. Ini kita dengan Allah Ta'ala saja, masing-masing ada dosa masing-masing. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan tengok kalau kita bersungguh-sungguh minta ampun pada Allah, nascaya Allah Ta'ala akan ampunkan hamba-Nya yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Dan tidak ada jalan selamat atas diri kita kecuali taubat pada Allah. Dan manusia yang tidak taubat pada Allah, kadang-kadang bagus kita jaga kuliah malam hari semua kuliah, semayang tak tinggal, tapi taubat tak ada, buat ibadat dalam dosa sebenarnya. Ni Imam Ghazali kata, orang yang buat ibadat tak ada taubat, buat ibadat dalam dosa. Tidak dapat tidak, kita kena bertaubat pada Allah. Jadi yang pertama, cara taubat, letak lalu dalam hati ni, nak taubat ni, nak taubat, katakan hari ni nak taubat, tak lalu dalam hati, mari fikir, kenapa dosa yang aku buat? Kenapa dosa yang aku buat? Bila aku buat ni dosa kenapa? Contohnya tinggal semayang lah contoh. Letak lalu azan dalam hati, ya Allah, start pada hari ni aku tak akan tinggal lagi semayang. Dan ya Allah tolonglah aku, dia kata, aku tidak ada daya upaya, nak buat maksiat pun tak ada daya, nak buat maksiat, nak buat ibadat pun tak ada daya, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Lepas tu azam tu, walaupun kita tak hati tinggal semayang, dosa-dosa lain kita cuba juga tinggal. Dan setiap kali kita buat dosa, kita azam balik dalam hati kita, aku tak akan buat lagi yang ni, aku tak akan buat lagi yang ni. Sehinggalah setiap kali kita buat dosa menangis semua. Orang yang bertaubat ni, kalau dia buat satu dosa, dia rasa macam gunung nak empat atas kepala dia. Takut-takut.
Orang yang tidak bertaubat ni buat dosa macam lalat atas itu. Buat gitu, tembus lagi lalu lalat. Tak ada rasa apa-apa pun dengan dosa yang dia buat. Ini bahaya orang yang tidak bertaubat kepada Allah. Tidak kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, azam dalam hati, tidak akan melakukan lagi dosa yang telah kita buat dahulu. Tinggal betul-betul tinggal tok dalam hati. Dan minta dengan pertolongan Allah Taala. Maka dia kata, ada pun jika meninggalkan dosa dan mencita atas bahawa terkadang ia kembali kepadanya dan tiada ia memutuskan atas yang demikian itu, tetapi barangkali kembali bahawasanya terkadang jatuh baginya kembali pula, maka bahawasanya ia menegah daripada dosanya, maka tiada sah taubat daripadanya, yakni tiada dinamakan orang taubat. Jikalah dia tinggalkan dosa tapi dia niat dah lain kali takut buat lagi, ataupun mari kok dalam hati cita-cita berasa-rasa mungkin lama-lama buat kok kali, maknanya dalam hati dia ada tak berasa kadang-kadang nak buat juga, tapi dia niat dah, tak apa kalau buat taubat pula. Niat dalam hati gitu. Jadi ada orang kadang-kadang bila kita suruh, okey sekarang ni nak taubat, azam betul-betul dalam hati. Orang jumpa tanya, saya nak taubat ustaz. Okey baik, sekarang ni yang pertama, betul tak nak bertaubat? Dia kata saya betul nak bertaubat. Tak apalah, tak payah cerita dah dosa yang kamu buat. Tok tangan tok atas dada ni niat. Tok apa yang dosa yang kamu buat ni, azam sungguh dalam hati. Azam sungguh dalam hati, saya tak akan buat. Lepas tu kejam mata, bayangkan mendapat dosa yang kita buat, letak dalam hati, aku tak mau buat dah dosa ni.